الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. سورة القدر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Berbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan janganlah melakukan perkara-perkara yang lalai seperti berbual-bual dan bermain telefon. Mudah-mudahan khutbah ini akan memberikan banyak pengenalan kepada kita semua. Pada hari ini saya akan membicarakan khutbah yang bertajuk Nasihat Akhir Ramadan. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada pada hari ke-25 dalam bulan Ramadan. Berarti hanya berbaki beberapa hari sahaja lagi Ramadan akan berlalu pergi meninggalkan kita. Berdasarkan hasil tarbiyah dan latihan selama sebulan, sejauh manakah persentase kita setakat hari ini? Adakah kita masih bersungguh-sungguh merebut tawaran dan peluang yang terbuka luas di bulan ini, atau kita telah pun mula beransur-ansur meninggalkan masjid dan amal-amal soleh kerana sibuk membuat persiapan Aidilfitri? Tepuk dada, tanya iman masing-masing. 10 malam terakhir ini juga disebutkan terdapat malam Al-Qadr, yakni malam yang memiliki kelebihan dan kebaikan yang melebihi 1000 bulan. Berusahalah mendapatkannya dengan beriktikaf di masjid, qiyamul lail, membaca Al-Quran, bersedekah dan amalan-amalan lainnya. Kerana belum tentu lagi kita dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kerana kebelakangan ini juga semakin banyak berita kematian yang saudara terdekat dan kenalan yang singgah di telinga kita. Mungkinkah selepas ini giliran kita pula? Fikir-fikirkanlah wahai saudara Islam sekalian. Berdoalah untuk kebaikan diri, keluarga umat Islam seluruhnya, untuk menghadapi fitnah dan pencabaran dunia mendatang yang semakin keras. Semoga dengan berkatnya malam Al-Qadr itu akan diperkenankan doa kita semua, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadr yang telah saya sebutkan sebentar tadi, Lailatul Qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Maksudnya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turunnya malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana kita sibuk menumpukan perhatian kepada baki Ramadan ini dan sibuk juga melakukan persiapan Aidilfitri, jangan lupakan saudara-saudara seiman kita di Palestin. Ketika ini masih lagi dihujani peluru dan penilan bom yang dilepaskan secara rambang oleh buak-buak rejim Zionis Israel laknatullahi alaihim yang bacun. 6 bulan tempoh peperangan yang masih belum menunjukkan titik nota kerana kedegilan dan kerasukan Israel. Seluruh Gaza khususnya telah pun hancur, bahkan jumlah kematian juga sangat meningkat. Lebih-lebih lagi, separuh angka kematian tersebut terdiri daripada kalangan kanak-kanak dan kaum wanita. Kita di sini sibuk menghias rumah dengan lampu dan pelita, manakala mereka di sana masih lagi tercari-cari tempat perlindungan buat mereka bertemu. Kita sibuk menyediakan jualan untuk hari raya, manakala mereka ada yang sudah beberapa bulan tidak menjamah makanan. Kita sibuk memilih tema warna baju raya, manakala pakaian mereka itulah yang
dipakai sejak 6 bulan lalu dan kini semakin tebal dengan debu-debu. Betapa kuatnya mereka yang bersendirian menghadapi musuh, namun mereka tetap teguh dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Justru di penghujung Ramadan ini, marilah sama-sama kita terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh permohonan supaya saudara-saudara iman kita di Palestin itu terus kuat dan sabar serta diberi pertolongan menghadapi rejim Israel laknatullah alaihim. Semoga bumi Palestin, terutamanya Masjidil Aqsa, kembali kepada tangan umat Islam dan mereka dapat membina negara dengan aman dan sejahtera sebagaimana selayaknya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pada kita sibuk mengejar pahala di penghujung Ramadan ini, jangan pula kita mengenepikan hubungan sesama manusia. Ia juga sebahagian dari tuntunan agama yang mesti dipenuhi. Peliharalah keamanan yang ada dan hentikanlah segala bentuk provokasi atau perbuatan khianat yang boleh menggugat kesejahteraan negara. Hendaklah kita selidiki terlebih dahulu setiap maklumat yang sampai kepada kita, dan janganlah kita mudah menghukum orang lain tanpa usul periksa. Kesejahteraan negara yang ada ketika ini sangatlah berharga dan melalui jalan yang panjang untuk membinanya. Namun, ia boleh hancur musnah sekelip mata dengan sedikit kata-kata atau tindakan yang tidak bijak. Menjaga hubungan silaturahim juga merupakan sebahagian daripada pelengkap keimanan seseorang. Sebuah hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim. Muttafaqun alaih. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, menjelang Aidilfitri yang bakal tiba, ada kalangan kita yang sudah merancang untuk pulang ke kampung bagi merayakan Aidilfitri bersama keluarga tercinta. Saya turut mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan pesanan bagi mereka yang sedang dan akan menempuh perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Tetaplah berakhlak mulia dalam apa-apa jua keadaan, masa dan tempat, lebih-lebih lagi yang bersangkutan dengan nyawa, agama, akal, keturunan dan harta sebagaimana yang terkandung dalam maqasid syariah. Antara akhlak mulia yang perlu diamalkan oleh semua pengguna jalan raya ialah mematuhi peraturan lampu isyarat, saling menghormati, bersikap sopan, bertimbang rasa dan bertolak ansur mematuhi lampu isyarat, tidak memotong di lorong kecemasan, sentiasa berhemat dan sabar. Mulakan perjalanan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungannya. Jangan tergopoh-gopoh, jangan memandu secara berbahaya atau dalam keadaan mengantuk. Akhirnya, setelah segala persiapan dan pemeriksaan dilakukan, bertawakallah sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah kepada janjinya, kerana hanya Allah Subhanahu wa taala jualah sebenar-benar tempat kita bersandar dan bergantung harap. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesanan. Yang pertama, tetapkan konsentrasi pada akhir-akhir Ramadan ini yang terkandung padanya malam Al-Qadr dan kelebihan besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berdoalah memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala buat diri, keluarga dan umat Islam seluruhnya dalam menghadapi fitnah dan cabaran dunia yang semakin keras. Ketiga, berdoalah kepada Allah, lakukan persiapan secukupnya, sentiasa berakhlak mulia dan bersabar serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerah diri kepadanya, memohon perlindungan dalam apa-apa jua keadaan, kerana Allah Subhanahu wa taala jualah tempat kita bertawakal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah wahai Muhammad, tidak sesekali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami, dan dengan kepercayaan itu maka kepada Allah jualah
hendak orang-orang yang beriman bertawakal. Surah At-Taubah ayat 51. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.